Kerajaan Sabah akan laksana pelarasan gaji untuk penjawat awamnya. Untuk perinciannya, kita bersama Muhammad Dia Sahlan. Silakan. Baik Otto, pelarasan gaji untuk penjawat awam negeri bakal dilaksana Kerajaan Sabah susulan pelarasan gaji penjawat awam Persekutuan yang diumumkan Perdana Menteri Jumaat lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor memaklumkan ia akan dilaksana sesuai formula yang diumumkan Kerajaan Madani. Kita memang akan selaraskan pembayaran gaji mengikut apa yang telah dirancang oleh Kerajaan Persekutuan. Jadi kita akan bayar mengikut apa yang telah diputuskan Disember. Datuk Haji Ji berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan pembukaan sebuah pusat penjagaan kesihatan berteknologi tinggi di Kota Kinabalu. Mengenai pusat tersebut, Datuk Haji Ji dalam ucapannya menyatakan pembukaan pusat berkenaan bakal meningkatkan sektor pelancongan kesihatan negeri ini. Perkhidmatan yang ditawarkan di pusat tersebut juga berupaya menjadikan Sabah sebagai pusat perubatan kesihatan bertaraf dunia. Seluruh warga perkhidmatan awam diseru menyahut seruan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memertabatkan negara dengan memberi makna kepada kemerdekaan dari segi jiwa dan pemikiran. Penjawat awam juga perlu menilai semula peranan dan tanggungjawab serta meningkatkan prestasi bagi memastikan negara terus mengecapi kemakmuran. Menurut Ahli Parlimen Ranau Datuk Jonathan Yassin, kerjasama era dengan kerajaan harus terus dikekalkan bagi memastikan setiap dasar dan polisi kerajaan dapat memberi impak maksimum kepada rakyat dan negara. Memang penjawat awam mempunyai peranan yang besar sebenarnya kerana mereka adalah mata dan telinga kerajaan. Bahkan mereka adalah pihak yang bertanggungjawab untuk mengurus pentadbiran negara ini dengan baik. Dan sebab itu mereka mempunyai pengaruh yang besar di dalam mempengaruhi rakyat jelata tentang apakah tindakan-tindakan yang akan dibuat oleh kerajaan. Beliau ditemui pemberita dalam program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG peringkat daerah Ranau di Ranau. Program turut dimeriahkan dengan sambutan Bulan Kebangsaan di SMK Kundasang. Konvoi KMJG 2024 negeri Sabah yang memasuki hari ke-15 hari ini meneruskan perjalanan ke destinasi seterusnya iaitu Tamparuli. Ya, persiapan persembahan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah tahun 2024 yang bakal berlangsung di Padang Merdeka Kota Kinabalu 31 Ogos ini berjalan lancar. Pengurusi Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah Dikin Musa berkata, latihan persembahan khas telah diadakan bermula 12 hingga 26 Ogos ini. Persembahan tersebut melibatkan 4 kumpulan kesenian luar dan 2 kumpulan sekolah. Beliau turut mengalu-alukan orang ramai hadir memeriahkan sambutan berkenaan yang diisi dengan pelbagai aktiviti menarik. So datanglah beramai-ramai pada 31 itu, siang dan paginya pusat mula pukul 7, 6.30 kehadiran dan malamnya itu di Padang Merdeka. Ada persembahan penyanyi-penyanyi terkenal dari Sabah, bisa local singer dan kita rahsiakan dulu siapa, ramai yang bertanya siapa yang datang, jadi rahsiakan, tapi datanglah untuk memeriahkan. Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah yang host pada persembahan kebudayaan pada malam itu. Beliau ditemui pemberita selepas menjadi tetamu di Konti Sabah FM Kota Kinabalu. Majlis Sambutan Hari Wanita Negeri Sabah 2024 akan diadakan di Kota Kinabalu esok. Majlis itu bagi memberi pengiktirafan kepada wanita atas peranan dan sumbangan mereka dalam pelbagai bidang di negeri ini. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jewa Haslina Ismail berkata, selain menghargai golongan wanita, ia juga mengeratkan lagi silaturahim dalam kalangan wanita serta meningkatkan kerjasama strategik untuk terus memperkasa wanita demi kesejahteraan bersama. Memberi pengiktirafan kepada wanita melalui anugerah wanita yang mana kita ingin menaikkan lagi semangat wanita-wanita ni yang mana menang ni akan menjadi ikon kepada wanita lain, dan kita mengharapkan agar platform majlis ini juga menjadi pengantara untuk mereka berkolaborasi.
Haslina ditemui RTM selepas menjadi tetamu dalam sesi temu bual bersama Sabah FM di Kota Kinabalu. Sambutan bertemakan wanita di Julang Negara Gemilang ini bakal disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan isteri Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salag. Baik, amalan menderma darah perlu dijadikan sebagai budaya hidup sihat di negara ini. Selain membentuk masyarakat prihatin, amalan mulia itu mampu membantu menyelamatkan banyak nyawa, khususnya pesakit thalassemia. Ketika ditemui RTM, penderma darah berharap lebih ramai masyarakat khususnya belia tampil menderma darah. Untuk hari ini kali ke-40 lah. Mungkin kalau siapa-siapa penderma, dia ada buku ni. Lepas tu di belakang sini dia akan ada dia punya terma-terma lah. Kalau macam 1 hingga 15 kali, dia akan bagi 3 ke 4 bulan rawatan percuma begitu. Okay, menderma darah ni cukup bagus dan yang paling penting dapat membantu masyarakat di luar sana yang memerlukan darah, sebab kadang-kadang bukan semua darah di hospital cukup. Jadi di sinilah peranan kita sebagai masyarakat untuk membantu orang di luar sana yang memerlukan. Saya menderma dalam 10 kali sudahlah. Saya terpanggil sebab untuk kesihatan diri saya lah. Dengan menderma ni baguslah untuk kesihatan. Kempen derma darah ni baguslah. Jadi saya mengaru masyarakat di luar lah. Jika ada kempen ni datang. Atlet Muay Thai Sabah Helmi Samsir yang memenangi pingat emas kategori 71 kg lelaki pada Sukma Sarawak menyasarkan untuk beraksi di pentas lebih tinggi. Ia termasuk ke Sukan C pada masa akan datang. Anak jati Tawau berusia 20 tahun ini membuat penampilan pertama di pentas Sukma menewaskan wakil tuan rumah 26-15. Gembira lah, Alhamdulillah dapat bawa balik pingat emas untuk Sabah, terutamanya untuk membanggakan nama Tawau. Lagi-lagi kita final dengan tuan rumah, orang training di luar di Thailand dan kita training di Tawau Asia. Kita percaya dengan diri kita sendiri. Selepas ini perancangan insyaAllah saya target untuk emas untuk di Sukma, saya target untuk pergi Sukan C. Untuk Sukma ni memang amat mencabar sebab program untuk Helmi dan Syarizan ni makan masa 2 tahun. Program selepas ini untuk atlet saya Helmi dan Syarizan lebih kepada peringkat antarabangsa. Ini saya akan fokus kepada kategori Pro Fight dulu untuk Kuala Lumpur. Saya ucapkan terima kasih kepada terima kasih kepada Tan Sri lah yang banyak sangat beri dorongan kepada kami, terutama dari segi perbelanjaan kami, wang ringgit kami yang dalam kesusahan kadang-kadang dia bantu kami. Saya yakin dan percaya Helmi akan dapat mencapai satu sasaran yang lebih tinggi lagi. Dan tapi walau apapun saya minta yang lain-lain belia daripada Tawau. Ambil Helmi sebagai contoh mereka. Kita anak Tawau seperti kata Helmi tadi. Tidak boleh walaupun kampung kita adalah kampung yang kecil dan jauh. Tetapi kita tidak boleh kalah dengan semangat apa yang ada kita. Saya yakin percaya Tawau boleh. Mereka berkata demikian semasa menyambut kepulangan atlet Muay Thai Helmi dan Muhammad Syarizan Rizal di lapangan terbang Tawau. Pada Sukma ke-21 Sarawak, pasukan Muay Thai Sabah membawa pulang 5 pingat emas, 3 perak dan 2 gangsa. Baik, sekian dahulu perkongsian dari negeri di bawah bayu. Kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, Jua Merdeka. Terima kasih Muhammad Dia.